السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب عظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah dan inayahnya serta kasih sayangnya dapat kita hadir ke masjid untuk sama-sama kita melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Dan kita syukur juga kerana tahun ini dapat kita melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, insya-Allah, sehingga malam ni masuk malam yang ke-21 ke. Ya. Maknanya kita dah masuk dalam lingkungan 10 malam yang terakhir. Ya. Di mana kita sedia maklum apabila masuk saja 10 malam yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menfokuskan, ya, mengkhususkan ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan beriktikaf di dalam masjid, ya, selama 10 hari. Di mana dalam satu hadis riwayat daripada Bukhari, riwayat oleh Imam Bukhari, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk hari 10 yang terakhir Ramadan, baginda akan mengetatkan kain. Nabi ikat simpul kain kuat-kuat, ya, kejat-kejat, kemudian menghidupkan malam tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayqadha ahlahu, ya, turut mengejut keluarga baginda untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 malam yang terakhir tersebut. Ya. Maksud ikat kain di sini majaz lah. Maksud majaz ni makna Nabi tekun, tidak seperti malam-malam yang sebelumnya. Kalau malam yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping beramal ibadah pada malam-malam Ramadan, Nabi sempat juga bersama ahli keluarga. Nabi juga tidur, ya. Adapun bila masuk saja 10 malam yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan beriktikaf sepenuhnya dalam masjid, ya, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pembaringan, ya, bersama isteri. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Taala, mengapa, ya,
Nabi mengkhususkan 10 malam tersebut untuk bertekun, ya, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Itu persoalan dia. Ya, malam ni kita nak bincang secara ringkas mengapakah Nabi SAW mengutamakan 10 malam yang terakhir. Ya. Salah satu sebabnya dikatakan oleh ulama kerana 10 malam terakhir itu adalah merupakan pengukur aras, tanda aras sejauh mana kita dapat, ya, mencapai keberkatan Ramadan sepanjang 20 hari yang lepas. Ya, sejauh mana kita dapat keberkatan Ramadan tersebut. Di mana sekiranya seseorang mendapat keberkatan Ramadan sepanjang 20 malam ataupun 20 hari Ramadan tersebut dengan puasanya, dengan ibadahnya, bermakna hatinya, ya, akan bersih. Hatinya akan bersih. Ya, hari pertama tu mula-mula masuk tu dia berat sebab hatinya belum bersih sesungguhnya. Hari kedua lebih ringan sikit. Hari ketiga lagi ringan. Hari keempat lagi ringan. Masuk hari yang ke-20 tu kemuncak, sebersih-bersih hati, di mana waktu itulah dia menjadi ba'is, pendorong untuk kita bersungguh dalam ibadah. Ya, ini menjadi pengukur, ya, aras bagi ibadah puasa kita. Adakah benar-benar kita mendapat mengecapi, ya, keberkatan tersebut? Kalau kita masih rasa sama je, malam kedua sama, malam ketiga sama, malam keempat, malam ke-10 pun sama, malam pertama, hatta masuk malam ke-21 pun masih sama aja. Ada yang tak kena dengan Ramadan kita. Sedangkan Ramadan tu datang nak cuci hati. Ya. Seperti mana nama Ramadan tu sendiri, ya, kita dah bincang banyak kali dah. Ya, Ramadan tu asalnya makna daripada ramda, ya. Ramda ni banyak makna, antara maknanya tu ketika orang nak menempa besi, parang, ya, mereka akan bakar besi itu. Bakar sampai merah menyala. Ya, bila dah merah tu baru diketuk besi itu. Maka gugurlah karat-karat besi tersebut. Ya, barulah ditempah. Bila tempah tu mudahnya dibentuknya. Ya, maka begitulah Ramadan dia datang, dia bakar hati kita ni, buan karat-karat ni. Ya, selama 11 bulan hati kita bergelomok dengan dunia, kelalaian dunia. Maka bahagian benda melekat kat sini dah. Ya, kehitaman hati tu. Ya, titik-titik hitam tu. Innal mu'mina idza aznaba zamban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Orang beriman, dia melakukan satu dosa, pasti ada titik-titik hitam di hati dia. Ya, bayangkan 11 bulan tu, berapa banyak dosa-dosa yang kita buat, kadang-kadang kita tak sedari. Ya, lebih-lebih lagi zaman akhir zaman ni, buka pintu je, ya, kadang-kadang belum buka pintu lagi, tengok TV, buka TV dah ada dah, tengok handphone pun dah, ya, terdorong dah kepada kemungkaran-kemungkaran tersebut. Jadi 11 bulan, ya, kita bergelumuk, nak kata berapa tebal hijab hati kita. Maka Ramadan datang tu dia bakar. Ya, sebab itu bagi orang yang betul-betul menghayati Ramadan, kita akan dapat rasa perubahan tu sehari demi hari. Hari pertama berat, dia baru nak membiasakan, ya. Hari kedua tu ringan sikit, hari ketiga bertambah ringan, dah masuk hari minggu tu dah mula seronok dah. Rasa sayang pula nak tinggal tarawih ni, ya. Sebab dia dah mula membersih, bersih, ya. Dan Ramadan juga diambil daripada perkataan ramad, ya. Ramad tu maknanya hujan, tuan-tuan, ya. Hujan yang lebat sekali lalu saja. Di tanah Arab sana dia ada 4 musim. Ada musim saif, musim panas. Ada musim kharif, musim gugur, ya, daun-daun gugur berseluruh. Ada musim syita, musim sejuk,
Ya, dan ada musim apa? Rabi', musim bunga. Semasa musim saif, musim panas, debu-debu berterbangan. Ya, dia melekat di batu-batu, lekat di daun-daun, ya, nampak kelabu je suasananya. Ya, tak ceria sebab banyak abu-abu, ya, menempik-nempik di batu-batu, di daun-daun, ya, di pokok-pokok. Kemudian apabila hampir kepada musim kharif, nak tukar musim ni kepada musim gugur, Allah akan hantar satu hujan. Ya, tengah-tengah duk panas kemarau berbulan-bulan tu datang hujan, ya, hujan lebat sekali lalu je zoom gitu. Kalau kita perasan lah, yang biasa dekat tanah Arab tu kan, hujan itu orang Arab panggil ramak, ra min da, ya, da dia bukan da tu binatang pada bahasa tu, da dia ra min da dia, ya, dipanggil ramak, ya. Jadi hujan ataupun ramak yang datang sebelum musim kharif tu, dia akan membasuh batu, gunung-gunung, bukit bukau yang berabuk-berabuk tu kan, dia dah mula ceria balik. Batu-batu hitam tu dah mula nampak hijau, nampak apa, putih balik, ya. Kelabu-kelabu abu-abu tu dah gugur, dibasuh di hujan tadi. Pokok-pokok pun yang berdebu tu dah mula nampak daun, lepas tu gugur balik daun tu untuk tumbuh daun yang baru, ya. Tapi bukan semua tuan-tuan, ya, daun-daun kena hujan tu, batu-batu bukan semua kena. Yang terselit, yang terseruk tu tak kena dia. Jadi kalau rahmat datang pun dia duduk kotor situ lah. Maka begitulah hati manusia. Bukan semua orang mendapat kerahmatan Ramadan, keberkatan Ramadan. Ya, sebab tu 10 akhir tu kita nak ukur siapakah yang dapat, siapa tak dapat. 10 akhir itulah yang menentu dia. Dapat kita ukur di situ sebagai neraca. Ya, hakikatnya Allah je tahu, ya, sebagai tanda dia. Kita nak rasa aku dapat ke tidak 10 malam 20 hari Ramadan berlalu ni, sejauh mana aku dapat mencapai keberkahan dia. Kita dapat rasa pada malam 21 tu sejauh mana kelazatan kita dalam ibadah. Kalau ada perubahan, rasa seronok, rasa lazat, ya, rasa tak nak balik daripada masjid. Itu Nabi pilih 10 tu nak ajar, ya, tasyri' Nabi buat tu untuk kita. Nabi ibadah sepanjang hari, bukan nanti Ramadan saja. Tapi Nabi pilih akhir tu li tasyri', nak didik umat dia. Ya, di 10 tu apabila hati kamu dah bersih, tumpu dalam ibadah, maka kamu akan ringan. Selagi hati kamu bersih, tak mungkin kita boleh lazat dalam ibadah. Jadi dia cuci dulu 20 hari itu. Itu juga sebagai isyarat kepada kita. Ya, walaupun bukan Ramadan, kalau kita betul-betul nak lazat dalam ibadah, cuci dulu hati itu. Itu dia cuci dengan zikir-zikir, dengan istighfar, dengan salawat. Ya, itu isyarat antara hikmah Nabi pilih 10 akhir tu sebagai isyarat kepada kita. Kalau kita nak lazat dalam ibadah, ya, maka perlulah kita terlebih dahulu sediakan hati yang bersih, yang lembut. Cuci dulu, ya, bersih dulu dengan istighfar, dengan salawat, dengan bermunajat kepada Allah, minta keampunan. Bila hati kita bersih, rasa seronok saja, ya. Sebab tu orang munafik ni, dia ibadah dia berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangat berat, melainkan atas orang yang hatinya khashi'in. Hati khusyuk, hati bersih lah, hati yang fokus tumpu kepada Allah, ya, yang khusyuk. Sebab apa? Sebab dah tak ada selaput-selaput tu. Ya, selaput tu menyebabkan kita ni tak dapat merasai, ya, kenikmatan ibadah tersebut. Ya, di mana kata Imam Sa'aduddin Taftazani rahimahullah taala, sekiranya kamu nak tahu sejauh mana hati kamu bersihnya atau tidak, solatlah. Kita takbir saja Allahu akbar,
kita tahu sejauh mana hati kita. Kalau selepas takbir tu ada beza dengan sebelum takbir, kita rasa lebih hampir dengan Allah, rasa lebih khusyuk, rasa lebih sejuk hati, lupa masalah, bermakna hati kita alhamdulillah, ya, bersih dia, lembut dia. Tapi kalau kita takbir tu Allahu Akbar, sama je sebelum takbir, bahkan kadang-kadang lebih teruk lagi, kunci pun jumpa lepas takbir. Sebelum tu kita tak jumpa, takbir je jumpa dia. Merayau pula ke Maidin, start kereta, dah jumpa lah sembahyang, start kereta pergi ke Maidin. Dalam solat, itu tandanya hatinya bermasalah. Ya, itu hikmah pertama. Sebagai kesimpulan, kenapa Nabi pilih 10 terakhir? Nabi nak didik kita sebagai isyarat, ya, untuk merasai kelazatan dalam ibadah, kamu perlu cuci dulu hati. Bila hati itu bersih, kamu akan dapat tumpu setumpu-tumpunya ibadah. Ya, sebab tu Nabi i'tikaf. Ya, Nabi masuk subuh 9 hari bulan tu, ya, puasa yang ke-9, subuh tu, bukan 9, dia ada yang ke-19, ya. Yang ke-19 tu Nabi dah masuk masjid i'tikaf dah. Malam ke-20 tu Nabi dah berada dalam masjid. Ya, nak cerita kat kita, bila mana hati kita dah bersih, insya-Allah kita boleh tumpu dalam ibadah sepenuhnya. Ya, jadi kita takkan diganggu dengan memikir benda-benda luar ni. Ya, dia i'tikaf ni serupa dalam solat juga tuan-tuan. Nak masuk dalam i'tikaf serupa nak masuk dalam solat. Ya, kalau kita masuk dalam solat hati tak bersedia, kita tak khusyuk. Ya, mikir tu mikir ni, hati tu asyik nak lari je. Begitu juga orang i'tikaf, dia tak boleh duduk diam. Kalau hati tu tak bersih, dia paksa i'tikaf, tak lama dia. Duduk sejam gaduh nak lari keluar. Nak pergi beli ayam percik, masa itulah nak mikir beli baju raya. Sebab dia masuk tu dalam keadaan hati tak bersedia. Ya. Jadi malam ni kita mendapat rasa. Ni malam yang ke-21 ni, cuba tengok rasa ada beza ke tidak. Kita sendiri tahulah hati kita ada beza ke tidak sama maghrib tadi dengan sembahyang maghrib yang lepas-lepas. Nanti tarawih nanti pula ada beza tak? Rasa khusyuk ke, rasa nak tambah lagi ke? Sebab tu orang Madinah, ya, ketika zaman tabi'in dulu, bila mana mereka dapat tahu, ya, orang di Mekah bila bertarawih, lepas 4 rakaat mereka tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, cemburu dia, maka dia tambah dengan solat. Tawaf tu diganti 4 solat, 4 rakaat. Akhirnya tarawihnya jadi 36 rakaat, ya. Di zaman di ulama Madinah, penduduk Madinah zaman tabi'in, tarawihnya 36 rakaat. Orang Mekah 24 rakaat berhenti tawaf. Kemudian sembahyang lagi 4 rakaat berhenti tawaf lagi. Maknanya 4 kali berhenti, 4 kali tawaf. Habis yang ke-20 ni dia tawaf lagi 4. Ya, 4 kali 4 16. Jadi orang Madinah kata, kita tak ada tak Kaabah nak tawaf. Tapi macam mana? Kita ganti dengan solat. 4 kali tawaf kali 4 rakaat, 16 rakaat. 20 campur 16, 36 rakaat. Mengapa mereka boleh rasa nak solat tu? Sebab hatinya sejuk, seronok, lazat. Rasa tak cukup 20 tu. Kita nak kerat-keratnya. Ya. 8 tu pun kalau boleh buat 2, nak 2 je. Sebab kita tak menghayati, merasai. Ya, sedangkan solat ini ialah syurga yang ajilah bagi Nabi. Solat ialah syurga ajilah, syurga yang disegerakan. Kerana dalam solat itu ada sakinah, ketenangan. Syurga bagi orang mukmin di dunia ialah sakinah, bukannya harta. Syurga bagi orang mukmin di dunia sakinah, ketenangan. Walaupun dia duduk kat setingan, nak berzikir buruk je, hati tenang, seolah-olah dia duduk dalam syurga. Tapi kalau duduklah insana dalam dalam rumah villa besar sekalipun, tapi duduk dalam rumah tu dalam tidak ada ketenangan, duduk bergaduh, ya, bertekak, macam tak ada syurga.
Kadang-kadang dia rasa macam neraka rasanya. Dia boleh kata macam tu. Wahai rumah kami besar. Ya, rumah besar, kereta besar, bini besar, semua. Tapi tak ada ketenangan. Bila tidak ada ketenangan, bagi dia seolah-olah duduk dalam neraka. Sebab itu syurga bagi orang mukmin di dunia ialah sakinah, ketenangan. Siapa dapat ketenangan tu seolah-olah duduk dalam syurga lah tu. Walaupun dia tidur bawah pokok kelapa sawit je. Boleh faham tak? Jadi ketenangan yang paling tenang sekali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ketika salat. Jadi kita orang mukmin, kalau nak dapat ketenangan juga seperti mana Nabi dapat, cuba cari ketenangan dalam salat. Macam mana nak dapat? Cuci dulu hati dia. Jadi kalau orang tu dah dapat rasa, dah dapat cuci 20 hari Ramadan tu dicuci dengan puasanya, dengan tarawih, dengan tasbih, dengan tadarusnya, insya-Allah malam 20, malam 21 sampai akhir dia bertambah serenuk, maka dia rasa cukup sayang nak tinggal Ramadan. Akhirnya dia akan menangis ketika malam akhir Ramadan. Sebab dia ada rasa kelazatan tu. Boleh nampak tuan-tuan? Ya. Itu yang pertama. Ya, pertama kenapa Nabi bersungguh-sungguh di malam 10 terakhir. Satu, Nabi nak isyarat kepada kita untuk kita tahu sejauh mana keberkatan kita dah capai sepanjang Ramadan. Kita akan dapat rasa pada 10 yang akhir. Kalau 10 akhir itu ada perubahan, rasa lazat, syukurlah kita dah dapat dah, tanda-tanda kita dah dapat Ramadan tersebut. Tapi kalau kita tak rasa apa pun, hatiku serupa aja, perbanyakkan istighfar. Ya, ada 10 hari lagi untuk kita beristighfar di bulan Ramadan. Ya Allah, apa yang tak kena, ya Allah, dosa apa yang menebal sampai aku tak dapat rasa keindahan ibadah. Sedangkan dah malam 21, duk macam tu juga. Ya, bahkan setengah-setengahnya masuk malam itulah nak lari pada surau. Makin surut masjid kurang, surau kurang. Apa yang tak kena tuan-tuan? Sedangkan sepatut malam tu lah bersungguh-sungguh penuh masjid. Malam pertama tak penuh tak apa. Ya. Lumrah sebab kita baru puasa berat. Tapi kalau malam 21 tak penuh, takjub, heran kita bagi orang yang beriman. Macam mana kamu boleh tak ada di masjid sedangkan kita dah puasa 20 hari? Boleh faham tak? Makna ada yang tak kena dengan puasa tu. Sebab tu Nabi kata, ya, kam saim laisa min siyamih illa ju' wal 'atsh. Berapa ramai orang puasa, dia tak dapat apa-apa di puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Isyak ke apa? Lagi 5 minit ya. Ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita sudah maklum pada malam 10 terakhir ni ya, istilah kemungkinan besarnya adanya malam Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar ni dia boleh berlaku walaupun malam pertama Ramadan. Ya. Cuma 10 malam terakhir itu lebih-lebih diharapkan. Ya. Dan lebih harapkan juga sebab akhir itu di malam-malam yang ganjil, banyak riwayat dia kata malam 23, malam 27, semua ada riwayat. Jadi untuk kita supaya tak ketinggalan, raikan semua, penuhkan semua ibadah pada malam-malam daripada 1 Ramadan sampai 30, pasti kita dapat Lailatul Qadar. Walaupun kita tak tahu malam tu malam Lailatul Qadar. Ya, sesiapa beramal malam tu kita dah sedia maklum lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi orang tanya kita, untuk apa Ustaz kita dapat Lailatul Qadar tu? Ya, supaya ibadah kita bertambah ganda. Untuk apa? Dapat masuk syurga jadilah. Aku dah jaga solat aku dah jaga puasa, dah zakat, dah apa, tak dapat Lailatul Qadar pun tak apa Ustaz. Nak jawab apa? Kita boleh tanya dia, kamu yakin ke, confident ke semua ibadah kamu Allah terima? Ya, sejak kamu balik dulu sampai umur 50, 60,
Kamu boleh yakin ke semua solat-solat kamu tu Allah terima, puasa kamu tu Allah terima, haji kamu Allah terima? Ya, adakah 100% diterima ataupun 50% atau tak diterima langsung? Ya, kita tak tahu. Ya, jangan kita merasa dah terlalu banyak ibadah kita buat sampai tak perlu lagi nak kejar Lailatul Qadar, tak perlu nak kejar ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan. Ya, sedangkan kita tak tahu pahala-pahala kita tu, ya, ibadah-ibadah kita tu Allah terima ataupun tidak. Ya, sedangkan tuan-tuan, di akhirat besok, ya, apabila Allah SWT menghisap, ya, hamba-hambanya ni, di dalam surah Anbiya ayat 47 Allah SWT berfirman, wa nad'ul mawazin al-qist liyawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Ya, kami datangkan, kami letak timbangan keadilan, ya, di hari akhirat besok, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'ah, maka kami tidak zalim seseorang sedikit pun. Semua ibadah-ibadah dia Allah datangkan, walau sebesar zarah sekalipun, kata Allah Ta'ala, ataina biha, kami akan datangkan dia. Ya, wa kafa bina hasibin, cukuplah bagi kami sebagai penghitung, penghisap. Ya, berkaitan dengan ayat ni tuan-tuan, ada satu hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Ya, satu ketika ada seorang sahabat jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, kata sahabat ni, saya ada beberapa orang hamba. Ya, sama dulu kan ada hamba. Jadi hamba saya ni, ya Allah, keras kepala, kalau bahasa kita. Ya, asyik nak melawan aja. Ya, jadi saya ni jenis tak sabar. Dia tak kata tak sabarlah, saya rotan dia. Ya, saya pukul dia. Maka kata sahabat ni, ya Rasulullah, bagaimana keadaan saya di akhirat esok? Saya pukul hamba saya tu. Nabi kata, 3 keadaan kamu. Kalau kamu pukul itu kurang daripada kesalahan dia, daripada kesilapan dia, ya, itu fadlu, ya, atau ihsan daripada kamu, kelebihan untuk kamu, makna ada pahala lah situ. Ya, tapi kalau kamu pukul itu setimpal dengan kesalahan dia, itu kafar bagi kamu. Ya, tidak ada dosa bagi kamu, tak ada pahala. Panggil kosong-kosong. Kosong-kosong. Ya. Tapi kalau kamu pukul dia itu melebihi kesalahan dia, dia salah sikit je, ya, katakan pecah kaca je, kamu bantai macam bunuh orang, maka kata Nabi, dia akan datang di akhirat besok, akan tuntut hak kelebihan kamu, denda dia tu, dia akan tuntut kamu di akhirat. Ya, sahabat yang boleh dengar contoh mau nangis, ya, meraung-raung. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, tak ada cara lain lah melainkan aku merdekakan semua hamba aku ni. Dia merdekakan. Ya, nak ceritanya tuan-tuan, di akhirat besok bila Allah menghisap sedetail-detail, walaupun ibadah pahala tu kecil akan datang, begitu juga dosanya, walau sebesar zarah akan datang. Waktu itu orang-orang yang kita ada hak atas dia semua datang tuntut. Ya, anak datang tuntut, jiran datang tuntut, hamba datang tuntut, isteri datang tuntut, kawan semua datang menuntut. Kalau kita ada melakukan kezaliman ke atas mereka, kita tak minta maaf di dunia. Bila datang tuntutan di akhirat besok tuan-tuan, kita nak bayar pakai apa? Boleh bayar pakai duit? Boleh bayar pakai kebun? Tak ada dah. Bayarannya adalah pahala-pahala kita. Ya, kadang-kadang kita buat haji 14-15 kali dengan sebab kita ni mulutnya laser, asyik mengumpat orang. Mufti pun mengumpat je, Allahu Akbar. Kaya mufti, pahala banyak. Ya. Habis tuan-tuan, pahala umrah kamu beri kat dia. Pahala puasa kamu 20 tahun, 30 tahun beri kat dia.
lama-lama habis pahala, ambil dosa dia pula masuk akaun kita, maka dia akan menjadi orang yang muflis. Maka kita nampak betapa pentingnya kita mencari pahala-pahala yang banyak. Tak payah ya, sebab kita tak tahu. Kalau kita tahu senang, ibadah saja Allah approve, okey lulus. Setiap kali salam lulus, jadi tak perlu bimbang ya. Masalah kita tak tahu, solat kita lulus tak lulus. Kemudian antara kita ni kadang-kadang kita tak perasan, kita sakitkan hati orang ya, tambah kita hidup berjiran, kadang-kadang kita bakar sampah ya, asap tu masuk rumah dia, dia senyap-senyap duk maki kita dalam rumah tu, cish celaka bakar getah, bakar tayar, dia lemas, dia tuntut no di akhirat no. Kadang-kadang anak-anak muda pula merempik masuk pula asap dalam rumah. Waktu kita muda dulu, dah ketua ni tak minta maaf pula. Tunggu di akhirat tu. Kalau dia tak maafkan kita, dia akan cari kita. Ya Allah, aku dulu 3 hari 3 malam semput tersedut apanya asap rezek dia tu. Allah kata okey, bayar. Saman, ambil pahala dia, masuk akaun. Ya. Itu sebablah Nabi sangat-sangat galakkan kita cari sebanyak mungkin anugerah Allah Ta'ala. Lailatul Qadar cari, Awabin cari. Ni nanti lepas Ramadan nanti ada pula 6 Syawal ya, puasa, cari, rebut. Mana saja yang Allah offer tu, jangan kita pandang lekeh, jangan sombong dengan Tuhan. Kutip sebanyak-banyaknya, sebab kita tak tahu ya, kita nak pakai di akhirat besok. Kalau tidak ada tuntutan, maka pahala itu akan naikkan darjat kita dalam syurga ya. Kalau ada tuntutan, bolehlah kita bayar. Boleh faham tak? Masuk syurga bukan dengan pahala ya, masuk syurga dengan keridhaan Allah. Tapi bila dah masuk syurga, pahala-pahala itu akan menaikkan darjat kita di dalam syurga. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini setakat ni rasanya untuk kali ini dapat kita bincangkan ya, keperluan mengapa perlu kita rebut 10 malam terakhir. Pertamanya supaya kita dapat menjadi pengukur sejauh mana keberkatan Ramadan yang kita kecapi, adakah benar-benar dia telah menyuci hati kita atau tidak. Sekiranya Ramadan 20 hari itu dah menyuci hati kita, pasti malam 20, 21, 23 sampai habis bertambah seronok, tambah seronok dalam ibadah. Yang kedua ya, di malam 10 akhir ini sangat-sangat diharapkan malam Lailatul Qadar. Mengapa? Kerana Allah janjikan pahala berlipat ganda yang sangat-sangat perlu kita jadikan bekalan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.